Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para pensyarah, Tuan Pengarah kita Dr. Abang Ismail bin Abang Haji Julhi, kepada para peserta, rakan-rakan saya dan staf IPG Kampus Batu Lintang. Hari ini kita akan bersama dengan Tuan Pengarah untuk pembentangan amalan pedagogi berkesan pemacu kecermelangan pendidikan serantau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, baik, terima kasih saudari moderator kita pada pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Pontianak, Indonesia. Dan mudah-mudahan lawatan berlipat tinggi tuan-tuan pada pagi ini memberi seribu rahmat kepada kita untuk kita sama-sama melihat dan juga meninjau apa yang ada di Pekan Pontianak ini. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini izinkan saya untuk berkongsi sedikit amalan pedagogi berkesan pemacu kecermelangan pendidikan serantau. Kerana bukan kita sahaja yang menggunakan pendekatan pembelajaran ini, malah ianya digunakan di negara-negara ASEAN. Okay? Kerana hubungan kita dengan negara-negara ASEAN, khususnya di Indonesia, di Vietnam, di Thailand, di Laos, Brunei, dan juga Indonesia ini amat bermakna bagi kita. Jadi sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Dodi Irawan, Rektor Universiti Muhammadiyah Pontianak, kerana sudi menerima kehadiran kita pada pagi ini untuk kita sama-sama melihat dan berkongsi apa yang ada dalam pendidikan kita. Terima kasih juga kepada Dr. Insinyur Eko Dimantoro, juga dari Wakil Rektor Universiti Muhammadiyah, Bapak Edi Suryadi, Dr. Mawardi, dan juga Dekan Fakulti Keguruan Ilmu Pendidikan Universiti Tanjung Pura, Dekan FMI Patih Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Pontianak, dan juga Dekan Fakulti Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak-Bapak kerana sudi menerima kehadiran kami pada pagi ini. Kami datang daripada IPG, Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, bersama dengan dosen-dosennya dan juga guru-gurunya. Okay? Guru-guru kalau di sini dipanggil guru tadika, sana dipanggil dini kan? Sana dipanggil guru dini. Okay, samalah kita mungkin bersama. Okey, baik. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada rombongan daripada IPG Kampus Batu Lintang kerana sudi mengadakan lawatan di Universiti Muhammadiyah inilah. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi kita antara IPG Kampus Batu Lintang dengan Universiti Muhammadiyah ini akan terjalin dengan eratnya. Amin. Baik. Apa yang saya kongsikan pada pagi ini adalah tiga pendekatan yang akan saya kongsikan. Yang pertama, apakah isu pendidikan kita? Apakah isu yang berlaku bukan sahaja di Malaysia, malah juga di Indonesia? Yang kedua, apakah pedagogi terkini yang kita gunakan untuk kita membimbing dan juga mendidik anak-anak kita supaya ia secocok dengan perkembangan zaman, selari dengan perkembangan zaman, ataupun mengikut peredaran semasa yang berlaku pada dunia kita sekarang? Dan yang ketiga, apakah impak daripada pedagogi tersebut? Jadi ketiga-tiga ini nanti saya akan bawa bapa-bapa dan ibu-ibu bagi melihat dengan lebih tuntas adakah keperluan-keperluan pedagogi ini untuk menyambut kehadiran murid-murid kita di luar sana. Baik. Yang pertama berkaitan dengan isunya, sejauh manakah pedagogi terkini dan amalannya? Adakah guru-guru kita di luar sana melaksanakan pendekatan pedagogi terkini yang dibawa oleh dunia luar, yang dibawa oleh program-program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan kita? Adakah ianya dimaksimalkan sepenuhnya oleh kita untuk kita meneruskan amalan itu di sekolah? Jadi kebanyakan yang hadir pada pagi ini adalah semuanya guru-guru dan dosen-dosen ataupun pensyarah-pensyarah di universiti dan juga IPG. Yang kedua, sejauh manakah kita kelestarian mempraktikkan pedagogi terkini dalam pembelajaran?
maknanya di sini, adakah kita continuous ataupun lestari ataupun meneruskan amalan pedagogi tersebut untuk kita berhadapan dengan murid-murid sekarang ini. Dan yang ketiga, apakah penilaian dan refleksi bagi mendapatkan malu balas. Ini cukup penting, kerana penilaian dan refleksi inilah yang menjadi kayu ukur kita, sama ada apa yang kita sampaikan itu memenuhi cita rasa pelanggan kita. Sebab pelanggan kita adalah murid-murid. Sebab itulah dalam transformasi sekolah dibawa pendekatan parking lot untuk murid-murid memberi respon, memberi maklum balas terhadap pembelajaran kita. Adakah pembelajaran kita itu memberi kesan, memberi impak kepada mereka untuk mereka memahami apa yang kita sampaikan, ataupun cikgu itu sendiri saja kesannya kepada murid tidak ada. Jadi kita kena memperbaiki, melihat, menilai pendekatan yang kita gunakan pada waktu itu, sama ada ianya bersesuaian dengan tajuk yang nak disampaikan ataupun bersesuaian dengan pentafsiran yang nak kita lakukan kepada murid-murid kita di luar sana. Baik. Jadi amalan pedagogi berkesan yang dibawa oleh kita sekarang ini dituntut supaya guru-guru melaksanakannya. Yang pertama adalah pembelajaran berasaskan projek. Ini kena diamalkan, kerana pembelajaran berasaskan projek ini akan mengukur sejauh mana murid-murid kita tahu apa yang cikgu nak ajar. Sebab itulah pembelajaran berasaskan projek ini, murid-murid yang memain peranan untuk menyediakan ABM untuk mereka belajar. Bukan cikgu yang sibuk-sibuk buat ABM sekarang. Murid menyediakan ABM untuk dia belajar, supaya dia tahu apa konten yang nak diajar oleh cikgu. Itu sebenarnya matlamat PBL ini. Sebab itulah guru sebagai motivator kepada penggerak kepada pembelajaran bermakna, memberi idea kepada murid, memberi soalan pencetus idea kepada murid. Yang akan menghasilkannya adalah murid itu sendiri. Barulah dapat pembelajaran bermakna. Dulu cikgu yang sibuk-sibuk buat ABM, tak tidur sampai pukul 2 pagi buat ABM. Jadi kita tak cukup masa yang banyak untuk tidur. Apabila kita pergi bangun pada keesokan harinya, badan kita berasa letih dan kita tak dapat nak menyampaikan isi kandungan secara berkualiti, dengan berkualiti, kerana kita tak mempunyai yang cukup. Jadi sekarang ni peranan itu diambil alih oleh murid. Murid yang akan menjadi, itulah seharusnya berlaku. Itulah yang dinamakan pembelajaran bersifat autentik, pembelajaran sebenar-benarnya yang dibawa oleh dunia pendidikan kita sekarang. Jadi kita kena berubah. Dan adakah ini bersesuaian dengan murid-murid yang tuan-tuan ajar pada masa sekarang, yang berumur 5 ataupun 6 tahun? Why not? Sebab mereka suka bermain. Gunakanlah pendekatan bermain itu untuk dia membuat projek, tetapi projek sesuai dengan umur dia. Bukan projek sesuai dengan umur budak yang 10 tahun. Tidak. Projek yang bersesuaian dengan umur dia. Tuan-tuan carilah benda-benda yang boleh mereka gunakan. Di kedai Super Cyber, di kedai Wanda, banyak benda-benda itu yang boleh kita gunakan untuk mereka bermain dan menghasilkan satu projek. Jadi mereka akan belajar menggunakan projek itu untuk tujuan pembelajaran dia. Barulah kita dapat menghasilkan satu pembelajaran yang bermakna. Itu sebenarnya matlamat PBL, Project Based Learning. Yang kedua adalah pembelajaran berasaskan stesen. Ini ada kaitan dengan PBL. Apabila dilakukan showcase, di akhirnya pelajar akan menghasilkan satu showcase. Mereka boleh menggunakan PBL itu untuk melaksanakan station based learning. Mereka akan bergerak daripada satu stesen ke satu stesen untuk mendapat ilmu. Biar belajar di situ. Mereka belajar daripada apa yang kawan dia bentangkan. Sebab yang membentang projek ini adalah murid, bukan cikgu. Cikgu akan memantau dan juga melihat apa kejadian yang dihasilkan. Jadi apabila dia bergerak daripada satu stesen ke satu stesen, dia akan belajar. Dan jangan anggap station based learning ini digunakan dalam pendidikan jasmani saja. Tidak. Dia boleh digunakan dalam pelbagai subjek. Sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan seni visual dan sebagainya. Dia boleh digunakan dalam pelbagai subjek. Dan saya yakin dan percaya melalui pendekatan ini mereka akan bercambah pemikiran. Dari itulah mereka akan menghasilkan satu pemikiran kritikal yang tinggi. Apabila dia buat projek tersebut, dia dapat menceritakan daripada awal hingga akhir. Bukan cikgu yang buat.
Kalau cikgu buat, budak itu tak dapat menjiwai projek tersebut. Macam mana dia nak menceritakan kalau dia bukan menjiwai projek tersebut? Jadi maknanya pembelajaran berasaskan stesen ini ada, kita boleh konekkan dengan projek tersebut. Baik. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan digital. Untuk kita nak memahelkan murid-murid kita, untuk kita nak mencantikkan PBL itu supaya ianya menepati era semasa sekarang ni, kita masukkan elemen digital. Sebab itulah kalau ada pertandingan PBL, sama ada IPD anjurkan ataupun GPN anjurkan, kalaulah PBL itu ada elemen-elemen digital, ia merupakan satu bonus kepada projek tersebut. Sebab dia nak membezakan dengan projek yang lain. Elemen digital perlu dimasukkan. Sebab itulah saya amat kagum melihat kehebatan murid-murid kita di Sarawak inilah. Apabila mereka menghasilkan PBL, mereka menggunakan handphone saja untuk mengerakkan benda itu, untuk mengerakkan satu poin yang mereka gunakan untuk mereka mengerakkan itu. Jadi itu adalah elemen digital. Mereka tak menggunakan tangan untuk menggerakkan benda itu. Dia gunakan software yang ada handphone, dia gerakkan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, banyak video yang dihasilkan dengan memasukkan elemen-elemen digital ini. Dan ketiga-tiga ini harus kita dedahkan kepada pelajar-pelajar kita di institut, supaya mereka mendapat input, mereka mendapat pengetahuan, mereka mendapat pengalaman daripada pendekatan-pendekatan pembelajaran ini. Sebab itulah kerajaan kita, khususnya mengenakan satu kementerian yang dipanggil Kementerian Digital, yang dikerajui oleh Cik Gomin Dio. Dia menerajui kementerian tersebut sebab dia cuba nak melestarikan digital ini bukan saja di Kementerian Pendidikan, malah di semua kementerian. Jadi kita menyambutlah kehadiran ini dengan kita terbuka. Jangan kita nak menolak pendekatan ini, sebab kalau kita tak menerima, kita ketinggalan. Orang dah berada jauh, kita masih lagi berada di pinggiran. Orang dah bergerak ke arah digital, kita masih lagi guna handphone Nokia 310. Kita dah ketinggalan. Jadi kita harus berubah. Sebab itulah pendekatan ini dibawa dalam kementerian. Jadi Perdana Menteri kita ni mempunyai pemikiran yang kehadapan, futuristik. Dia tahu apa yang berlaku kepada dunia pada masa akan datang. Sebab itulah dia wujudkan pendekatan perkara itu. Jadi kita di Kementerian Pendidikan harus mengambil ini sebagai satu momentum yang harus kita perjuangkan untuk kita latih murid-murid kita di luar sana. Seterusnya kita tahu, apabila kita menghasilkan pendekatan-pendekatan ini, secara tak langsung kita dapat mewujudkan satu pembelajaran yang dikenali sebagai cooperative learning. Pembelajaran kooperatif ini banyak aktiviti dia, dan kita boleh create aktiviti dia, kita boleh tambah aktiviti dia, supaya pembelajaran kita itu menyeronokkan. Pelajar-pelajar datang pun seronok. Jadi salah satu yang dibawa dalam pendekatan ini adalah nak menarik minat murid datang ke sekolah. Itu yang harus kita lakukan. Sebab itulah di peringkat sekolah rendah ini kita tak sibuk dengan pentaksiran, kita tak sibuk nak menilai murid-murid tersebut. Sebab pertama sekali pada tahap 1 itu, sekarang tak 2027 lagi tahap dia dah berubah. Di peringkat tahap 1 itu, peranan kita nak tarik mereka minat datang ke sekolah, nak suruh mereka berkawan, mengenali rakan-rakan dia di sekolah. Bukan kita nak tunjukkan dengan pentaksiran yang hebat, sebab tu dia tak apa minat. Sebab di peringkat umur bawah 9 tahun itu, dia belum lagi matang. Dia tak dapat nak menilai sama ada itu biru ataupun merah, itu hitam ataupun putih. Dia belum lagi. Pemikiran dia, kalau kita belajar dalam aspek teori kognitif, peringkat umur itu dia belum lagi dapat nak menilai sesuatu. Di peringkat tahap 1 itu kita cuba terapkan adab, akhlak yang baik, karakter yang baik, untuk dia bersosial antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab di rumah dia hanya kenal kakak dia saja, dia hanya kenal adik dia saja, dia hanya kenal mak dan ayah dia saja. Tetapi apabila dia pergi ke sekolah, dia ramai kawan. Di situlah pembelajaran. Jadi apabila kita wujudkan pembelajaran kooperatif, diadakan satu perbincangan, mereka tidak akan menghadapi masalah. Sebab kita dah didik mereka daripada awal untuk hidup bersosial.
Dan salah satu pendekatan cognitive learning ini adalah duduk berkumpulan yang mempunyai pelbagai kecerdasan pelbagai, yang mempunyai pelbagai gaya pembelajaran. Sebab murid-murid kita mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Jadi kita himpunkan dalam satu kumpulan. Orang kinestetik memberi pandangan yang sebegini. Orang bersifat auditory, dia mempunyai pandangan yang sebegini. Orang yang bersifat satu lagi adalah auditory, visualisasi, mempunyai pandangan sebegini. Jadi kita himpunkan pendekatan kedai itu, hasilnya mereka akan dapat satu titik pertemuan yang jadi, yang jitu. Itu dibawa dalam cognitive. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang harus kita bedahkan. Ini yang dilakukan pedagogi terkini dalam sistem pendidikan kita. Dan yang terakhir adalah differentiated learning, pembelajaran terbeza. Kita tahu maksud pembelajaran terbeza ini bukan kita nak mengasingkan murid-murid dalam kumpulan cerdas, sederhana, lemah, bukan. Saya dah tegur cikgu-cikgu kat sekolah itu. Mereka silap konsep untuk memahami differentiated learning. Mereka membeza, mereka masih menggunakan pendekatan KBSA dulu. Dikelompokkan murid mengikut cerdas, sederhana dan lemah. Sedangkan amal itu dah tak ada dah apabila transformasi sekolah berlaku. Pembelajaran terbeza, kita tahu mereka datang daripada, kita himpunkan mereka dalam satu kelompok mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Dihimpunkan dalam satu kelompok. Itu maksud differentiated learning. Jadi apabila mereka berbincang, macam-macam idea. Ada yang suka logic mathematics, ada yang minat dalam music, ada yang minat dalam seni dan sebagainya. Jadi kita himpunkan mereka. Sebab itu kita jangan asingkan murid. Sebab kalau kita bersifat sedemikian, membezakan murid sebegitu, sampai bila murid lemah tu nak pergi kepada cerdas? Setahun dia duduk ke situ. So macam mana pandangan dia? Orang dah pergi jauh, dia masih lagi ketinggalan. Dan soalan-soalan yang kita bina untuk PBD, pentaksiran bilik darjah, sama, bukannya berbeza. Bukan murid yang sebenarnya istilah murid hujung, istilah kelas hujung tak wujud dah sekarang ini. Hanya mereka berbeza dari si gaya pembelajaran. Itu saja yang membezakan murid. Sebab itulah pembelajaran berbeza ini dibawa. Sebab nak menyuruh guru memahirkan betul-betul bagaimana nak menggunakan pendekatan differentiated learning ini dalam bilik darjah. Jadi kelima-lima ini, kalau cikgu dapat kuasai, saya yakin dan percaya murid-murid yang cikgu hasilkan itu nanti akan menjadi rakyat yang berguna kepada masyarakat. Kita tak ada lagi isu-isu pecah rumah. Kita tidak ada lagi isu-isu merompak, merogol, mencuri dan sebagainya. Sebab kita dah dedahkan dengan, di samping itu kita akan menerapkan nilai-nilai akhlak yang baik kepada mereka. Itu yang dibawa misalnya pembangunan insaniah kita. Itu yang dimaksudkan dengan amalan pedagogi berbesar untuk kita sama-sama. Dan sebagai guru, dia kena faham bagaimana nak melaksanakan pembelajaran sendiri. Kita boleh tukar pendekatan pembelajaran. Minggu ini guna PBL, minggu depan guna PBL, minggu satu lagi guna CL, CBL. Kita tukar-tukar supaya kita mempunyai ilmu yang mantap dalam pedagogi terkini yang harus kita bawa kepada murid-murid kita. Baik. Kemudian apabila kita dah memantapkan pendekatan kita dengan menguasai kesemua pendekatan ini, apa yang harus kita lakukan? Ianya bersesuaian dengan PAK ke-21. Inilah yang kita bawa dalam pembelajaran abad ke-21. Baik. Project Positioning seperti mana yang saya tadi. Saya memang amat memperjuangkan PBL ini dan banyak bengkel yang kita laksanakan supaya cikgu-cikgu mendapat ilmu yang baik, ilmu yang mantap dalam melaksanakan PBL. Sebab apa? Sebab murid akan menggunakan circle ini untuk dia belajar. Murid akan menggunakan circle ini untuk dia menghasilkan sesuatu apabila ada showcase nanti. Dan murid-murid akan menggunakan aliran ini untuk dia, sebab dia apabila dia menghasilkan project positioning ini, dia berstruktur, dia bersistematik. Minggu ni buat apa, minggu depan buat apa. Dan PBL ini selalunya dilakukan dalam tempoh 2 hingga 4 minggu. Jangan lebih daripada 4 minggu. Kalau lebih daripada 4 minggu, dia macam projek. Dia bukan project based learning.
Sebab itulah project based learning ini dilaksanakan dalam bilik darjah, bukan dilaksanakan di luar bilik darjah. Kecuali kalau tuan-tuan nak bawa budak tu keluar tak apalah, tetapi dalam masa sesi kuliah, sesi kelas. Jangan dibuat di luar waktu pembelajaran, itu maksudnya. Dibuat pada waktu pembelajaran, itu project based learning. Itu membezakan dia dengan projek lain. Kalau projek lain, inovasi, dia boleh dibuat di rumah, dia boleh dibuat di luar waktu. Tetapi PBL ini dibuat dalam masa waktu pembelajaran. Cikgu rancanglah nak guna berapa masa nak digunakan. Cikgu boleh dedahkan PBL ini di peringkat awal, di peringkat kanak-kanak, tetapi bersesuaian dengan alat yang mereka gunakan. Okey, itu maksud Maggie O'Brien. Dia dah memperkenalkan PBL ini pada tahun 2014, baru lagi. Dan kita laksanakan berterusan sekarang ini. Dan kita di APG pun memperkenalkan, sebab itulah pencerah-pencerah menggunakan pendekatan KPPB, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, untuk disambut oleh guru ke sekolah menggunakan PBL. Tadi bengkel saya dah nyatakan, saya dah luahkan ini tadi semasa rumusan bengkel tadi. Sebab itu jangan menganggap PBL ini suatu kerja yang mudah, dan jangan menganggap ianya sebagai satu kerja yang beban kepada cikgu. Tidak. Cikgu akan dapat sesuatu daripadanya apabila pelajar membentangkan apa yang mereka hasilkan semasa sesi software dilaksanakan. Baik. Ini adalah aktiviti. Sebab tu saya kata tadi, cikgu-cikgu di mengajar kemas, cikgu cari alat-alat ini di Superset banyak. Kalau murid-murid sekolah, murid-murid tadika ataupun murid-murid darjah 1, 2, 3 tentang menggunakan alat ini, memang mereka seronok. Apatah lagi mereka melihat di berwarna-warni, lagi mereka suka. Jadi cikgu cari benda ni tak mahal, harganya tak mahal, tak sampai RM10, jadi gunakan ini sebagai alat untuk kita dedahkan project based learning di peringkat umur yang masih muda. Sebab aktiviti cantum-mencantum ni pelajar suka. Saya yakin murid-murid sekolah kita suka. Kalau pencara ni suka, apatah lagi murid-murid ke sekolah. Jadi kita cuba dedahkan kepada mereka. Dan kita bawa ke sekolah. Yang ni pencara buat, lepas tu dia transferkan kepada cikgu, lepas tu murid-murid akan laksanakan di sekolah menggunakan alat yang sama. Okey? Baik. Jadi inilah yang dikata, apabila cikgu memperkenalkan PBL ini, kita akan secara tak langsung kita akan dapat melihat cooperative learning berlaku. Mereka belajar secara berkumpulan, menyiapkan satu projek. Okey, menyiapkan satu projek yang mereka hasilkan. Okey, baik. Kemudian cooperative learning. Jadi apabila cikgu memperkenalkan pembelajaran cooperative learning ini, kita menggunakan banyak aktiviti yang diperkenalkan oleh Slabi dalam bukunya 1994. Banyak aktiviti yang dia cadangkan supaya kita memilih. Saya mengambil hanya sedikit saja. Yang pertama, arti round table. Round table ini kita nak minta pandangan daripada mereka berkaitan dengan projek yang kita nak buat, berkaitan dengan topik yang kita nak hasilkan pada hari ini. Jadi pelajar-pelajar akan memberi idea, walaupun idea dia sikit saja, tetapi dia bermakna, dan kita kena respect idea yang mereka bagi. Jangan ditertawakan, sebab tak semestinya apa yang mereka luahkan itu tak betul. Itu betul pada pemikiran mereka. Kita naklah menganalisis pemikiran yang mereka hasilkan itu. Kita kena buat sedikit analisis. Yang kedua, kita buat think patient. Think patient maknanya berkongsi maklumat. 2 orang, 3 orang bagi dalam kumpulan yang kecil. Lepas tu kita bergerak, 3 stay, 1 stay. Jadi kita bergerak daripada satu stesen ke satu stesen yang lain untuk melihat hasil murid-murid tersebut. Kita lantik seorang untuk hot seat, untuk menjawab soalan pertanyaan audio. Hot seat. Dan gila-gilakan hot seat itu supaya semua mendapat maklumat. Kita buat gallery walk. Kita buat gallery walk. Maknanya kita pamerkan hasil-hasil murid. Akhirnya kita dapat discussion connecting antara mereka. Jadi itu peranan kita. Peranan kita sebagai motivator, activator, penggerak kepada pembelajaran bermakna. Jadi murid-murid akan bergeraklah. Ini hasilnya. Murid-murid bergerak gallery walks.
melihat apa yang kawan dia hasilkan dan bagi balas melalui parking lot yang disediakan. Lepas tu tiap kelas tentu kena letak sediakan satu ruangan parking lot untuk mereka. Kita kena latih mereka untuk menilai. Kita kena latih mereka supaya pandai menilai kehebatan rakan-rakan dia, walaupun dia memberi dalam bentuk lukisan, dalam bentuk tangan dan sebagainya. Itu pun kita respect dengan penilaian mereka. Kemudian yang ketiga adalah, yang seterusnya adalah ini aktiviti CL, cooperative learning, melalui perbincangan, think passion. Okey, pergerakan. Ramai. Ini kumpulannya agak besar. Jadi aktiviti-aktiviti lah. Kalau tuan-tuan dapat menghasilkan satu pembelajaran sebegini, mereka seronok datang ke sekolah. Sebab itulah kita tak galakkan lagi, bukan kita tak galakkan lagi, kita tak merestui cikgu menggunakan pendekatan secara berpusatkan guru. Kita saja bercakap letih, kita bercakap hari-hari, tapi murid tak ada aktiviti. Jadi dia boring datang ke sekolah. Lalu sekali berlakulah keciciran. Tak naklah datang, sebab datang pun boring. Cikgu tak menggunakan pendekatan yang baik. Nanti saya akan sharekan kenapa berlakunya keciciran dalam kalangan murid-murid di sekolah. Dan salah satu disebabkan oleh pendekatan guru yang membosankan. Kita tak kreatif dalam memilih pendekatan pembelajaran. Lepas tu lama-kelamaan murid datang, murid tak hadir. Station based learning dalam PJ memang dah banyak diamalkan. Dan kita nak supaya station based learning ini diperluaskan kepada subjek-subjek yang lain. Dengan beza dia, station based learning ini dengan cooperative learning tadi ini adalah, station based learning ini menggunakan satu topik yang sama tetapi subtopik dia berlainan. Saya mengambil contoh, ini adalah kecergasan fizikal. Topik sama, kecergasan fizikal, tetapi aktiviti dia berlainan. Pembelajaran kooperatif, topik sama, subtopik pun sama. Kita beza dia dalam pembelajaran kooperatif, kita nak melihat adakah pelajar ini mempunyai pemikiran tinggi, adakah pelajar ini menggunakan buku teks saja sebagai rujukan. Itu kooperatif. Tetapi station based learning ini berbeza topik. Dalam satu topik itu dia banyak pecahan-pecahan. Itu yang membezakan dengan dia dengan CBL. Jadi apabila dia pergi ke sini, dia dapat ilmu tentang ini. Dia pergi ke sini, dia dapat ilmu tentang ini. Dia pergi ke sini, dia dapat ilmu tentang bagaimana nak menguruskan lari, belak-balik dan sebagainya. Itu dipanggil station based learning, pembelajaran berasaskan station. Tapi murid tetap bergerak, mendapat input yang berbeza daripada satu station ke station yang lain. Berbeza dengan cooperative learning tadi, mendapat input yang sama dalam topik-topik yang sama diajar oleh cikgu. Baik, dan harus kita perkembangkan pembelajaran seperti ini, kerana ia banyak memberi manfaat kepada kita. Baik, pembelajaran berasaskan digital, kita menggunakan pendekatan pembelajaran tadi dan kita sambut dengan digital based learning. Sebenarnya banyak digital LMS yang ada di dalam Google itu. Kita nak kenal pasti murid ke arah mana, tuan-tuan boleh menggunakan item ini untuk menilai diri sendiri. Tuan-tuan berada pada kategori ini ataupun pada kategori itu. Itu cara kita. Sebab tu peranan tuan-tuan di sekolah, jangan dulu mengajar. Tuan-tuan identify dulu murid tersebut, dia kecenderungan ke arah mana. Kalau dia kecenderungan ke arah yang muzik, gunakanlah pendekatan muzik untuk mengajar. Mereka seronok, jadi mereka belajar menggunakan muzik lagi, dia seronok. Jadi kita kena cari MI mereka itu. Sama juga dengan pencara-pencara di IPG Campus. Apa MI mereka? Kalau dia berpusat banyak ke arah itu, ke arah kinestetik, kita banyakkan pendekatan menggunakan kinestetik. Itu yang kita harus perjuangkan. Sebab itulah pembentukan kumpulan dalam pembelajaran itu penting. Kita nak mewujudkan kumpulan itu berdasarkan kepada MI pelajar tersebut. Tapi cikgu tak guna. Lepas tu cikgu tak dapat memilih pendekatan mana yang sesuai, sebab dia tak kaji MI pelajar tersebut. Sedangkan kita terlebih dahulu kena kaji MI dia, baru kita dapat merancang pembelajaran kita. Dan gaya pembelajaran murid kita sekarang ini kita kena lihat. Jadi kedua-dua itu kita boleh gunakan untuk tujuan pembelajaran. Kalau murid itu ramai, boleh guna ini.
Kalau murid itu sedikit, boleh guna cara ini. Bergantung kepada jumlah murid yang ada dalam kluster tersebut. Baik, kenapa kita wujudkan pendekatan pembelajaran sebegitu? Kerana kita nak menghasilkan pelajar kita mahir dalam 6 C yang diperjuangkan rejim naik pada tahun 2016. Kita nak menghasilkan murid kita hebat dalam komunikasi. Mereka mempunyai pendekatan yang menarik, mempunyai gaya komunikasi yang hebat. Kita nak melahir lebih ramai orang-orang yang pandai berkomunikasi. Bukan berkomunikasi cakap-cakap omong-omong kosong saja. Ada idea yang nak dilontarkan kepada perkembangan kita. Kita nak melahirkan murid kita supaya dia tidak keras sumbang. Kita nak wujudkan satu kolaboratif yang cantik. Apabila diajak berbincang, dia volunteer. Kita nak menghasilkan murid kita dalam bentuk pemikiran kritikal. Apabila ditanya, dia tak tergagap-gagap. Dia dapat melontarkan ide yang bernas. Dan kita nak melahirkan murid kita kreatif dalam bentuk PBL tadi lah. Itulah kreatif itu dihasilkan. Pembangunan karakter murid itu perlu kita bangunkan. Dan di mana sahaja murid ini ditempatkan, tuan-tuan pergi Pontianak nanti sekalipun, tuan-tuan tetap cintakan negara Malaysia. Jangan datang ke Indonesia, pergi seorang diri, pergi tak bawa isteri, balik bawa isteri. Agak bahaya. Pergi tanpa isteri, balik dengan isteri. Sama juga dengan yang perempuan, balik pergi tanpa suami, balik dengan suami. Jadi itu impaknya. Itulah kesan penggunaan pendekatan permajaan tadi. Kita nak menjadikan murid kita sebegini, bukan lulus exam semata-mata, bukan exam oriented. Buat apa dia mendapat 10A tetapi semangat ini dia tak ada, tak guna. Tak guna menjadi manusia sebegitu. Nanti dia belajar di universiti, dia seorang diri saja. Orang yang sejak ni agak bahaya. Jadi jangan jadi manusia segitu. Baik. Apa kesannya kepada anda? Apa kesannya kepada anda apabila menguasai pendekatan tadi? Pertama, tentu dapat menguasai bidang dengan dan perkara. Kita dapat kuasai sebenar-benarnya pendekatan itu untuk pembangunan karakter kita, untuk pembangunan kompetensi kita, untuk pembangunan profesional kita. Di samping kita dapat mempelbagaikan pendekatan pembelajaran supaya kita gunakan pendekatan yang berbeza. Kita kaya dengan pendekatan, kita kaya dengan teknik, kita kaya dengan kaedah. Jangan guna kaedah yang sama saja untuk kita melaksanakan pembelajaran. Sebab kita nak melahirkan pelajar mampu menguasai 6C tadi. Itu guna kita menguasai ke semua itu. Di samping kita sebagai pakar rujuk kepada pensyarah lain, kepada guru yang lain. Apabila guru sekolah lain meminta sharing perkongsian, tuan-tuan pergi untuk menyampaikan. Jadi tuan-tuan dapat pembelajaran profesional. Yang menengah itu dapat pembangunan profesional. Dua kita dapat. Kita dapat belajar, orang yang kita bagi bagi itu dia dapat membangunkan profesional dia. Dan jangan lupa, walaupun cikgu tadika kemas sekalipun, jangan lupa laksanakan kajian tindakan dan inovasi. Tak dapat buat kajian tindakan, buat inovasi. Ini adalah cara kita untuk pembangunan profesional kita. Itu impak dia kepada guru dan pensyarah. Supaya kita dapat menghasilkan guru yang berkualiti, pensyarah yang berkualiti. Kenapa saya kata tadi, kita bukan nak supaya murid-murid kita itu lulus pemeriksaan semata-mata. Sebab apabila dilakukan penilaian majikan terhadap kualiti calon dan kemahiran, dia bukan nak melihat anda punya CGPA. Tengok CGPA berada pada ranking yang ke-17 kalau anda kira daripada atas ni. Dia nak melihat komunikasi itu bagus ke tak bagus, mahir ke tak mahir menggunakan bahasa Melayu dengan betul, mahir tak mahir menggunakan bahasa Iban dengan betul, mahir tak mahir menggunakan bahasa Inggeris dengan betul, bahasa Cina dengan betul. Itu dilihat. Teamwork skill, interpersonal, kreatif, leadership, analytical skill. Ini yang dilihat semasa penilaian kualiti calon. Malah kita mengambil calon guru pun kita menggunakan pendekatan yang sama. Jadi ini yang harus kita beritahu dengan mak bapak. Kadang-kadang mak bapak dia tak faham. Dia nak juga bapa berkah anak dia dapat, betul? Itulah kita kena yakinkan mereka itu. Dunia bukan ke arah itu sekarang.
Saya bukan kita nak melihat pencapaian akademik dia. Kita nak melihat yang merah-merah yang saya catatkan di situ. Untuk apa? Ke arah pembangunan insaniah. Ke arah pembangunan insaniah. Supaya insaniah kita baik, kompetensi kita baik, akhlak kita baik. Itu menurut National Association for Employer pada tahun 2015. Hasil kajian yang mereka lakukan mendapati calon-calon dinilai berdasarkan kriteria-kriteria ini untuk diterima bekerja dalam majikan tersebut. Itu saja yang mampu saya kongsikan pada pagi ini. Jadi saya mengharapkan dalam masa ini tuan-tuan dapat input yang baik, yang bermakna daripada apa yang saya kongsikan, dan diharap tuan-tuan cuba melaksanakan pendekatan-pendekatan tersebut untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.